A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur tertinggi kehadrat Ilahi dengan ungkapan alhamdulillah, sebagai tanda kita merasa sangat berbahagia masih menjadi hamba Allah, masih duduk di atas bumi yang nanti akan masuk ke bawah bumi. Betul? Masih diberikan kesempatan dan kesihatan untuk beribadah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Ini merupakan pilihan dan hadiah Allah yang termahal. Tidak ada majlis paling hebat, paling indah, paling dicintai Allah dan malaikatnya selain majlis ilmu. Oleh itu kita panjatkan syukur setinggi-tingginya. Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Juga kita panjatkan selawat sebanyak-banyaknya juga dalam hidup kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita raikan bulan ini, bulan hijrahnya. Ini kekuatan yang nak diangkat, maka ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad merupakan satu daripada senjata modal paling utama. Jalur lebar untuk kita bersama Rasulullah mendapat syafaatnya dan seterus dijemput masuk bersama-sama baginda untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mesti menjadi buah bibir setiap saat. Kerana ini menandakan siapa yang banyak berselawat. Kalau sekali berselawat Allah bagi 10. Diampun dosa, diangkat darjat, diberi kemudahan, dimudahkan rezeki. Dibaikkan kesihatan dan berbagai-bagai fadilatnya lagi. Oleh itu jangan berhenti, jangan pernah jemu, jangan pernah letih. Untuk mengucapkan Alhamdulillah pada setiap usaha, pada setiap ikhtiar, setiap amal, setiap ibadah, setiap rezeki yang dikurniakan Allah, setiap umur yang masih tadi malam tadi kita tidur dan hari ini kita dibangunkan lagi. Bangunlah dengan ungkapan Alhamdulillah ya Allah, kerana Engkau memberikan kami hidup sehari lagi. Kita hanya ada hari ini, esok kita tak tahu ada lagi ke tak ada. Semalam dah lepas dah, walaupun cantik macam mana kenangan manis malam. Tapi dia sudah berlalu, tak boleh pegang dah. Yang kita ada hari ini hak kita. Jadi berusahalah sebaik-baiknya hari ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesempatan untuk sampai hari esok. Ni kekuatan, kita tak boleh jamin. Esok lah, lusa lah. Saya nak tanam pokok tapi lusa lah. Esok lah jangan. Apa yang kita niat sekarang, buat sekarang. Aku nak sedekah sekarang sedekah. Aku nak baca Quran sekarang baca. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kekuatan ini akan menjadikan hidup kita merasa paling tenang, paling lapang. Orang yang paling senang untuk berjumpa Allah adalah orang yang paling senang dan lapang fikirannya. Lapang dadanya. Okay, ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi, terima kasih kepada pengerusi majlis, Puan Allahu Akbar. Asyikin. Dah sebut 100 kali dah. Tapi nak kena lupa lah juga. Atau nak kena marah. Macam mana kan? Dan dah katakan. Macam mana? Kan sengaja, betul tak? Jadi dan seluruh pengerusi masjid, jabatan kuasa masjid dan seluruh jabatan kuasa masjid laki-laki dan wanita ataupun muslimah dan muslimin yang berusaha berhempas pulas ni jangan bukan. Bersungguh-sungguh untuk mengadakan majlis ini. Dan ini dikatakan masjid tertua di Rembau, maka Umi merasa sangat bertuah kerana berada di sebuah masjid yang paling banyak berkahnya, yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak orang memungut pahala daripada orang yang pengasasnya sampai sekarang. Maka sekali lagi rumah Allah ini merupakan bukti terbaik. Bumi yang nanti akan berjuang untuk kita. Dia dah pergi masjid, dia dengar kuliah, dia datang dari Seri Iskandar lagi jauh, duduk di masjid. Jangan main-main tu. Dari Perak pukul 3 pagi. Kita tidur lagi, dia pun dah naik bas dah. Nak dah sampai ke masjid sejarah ini. Masjid yang sangat besar berkahnya ini. Sebab itu Nabi kita digalakkan. Di mana saja Nabi pernah pergi. Walaupun Nabi sudah berangkat 1400 tahun yang lalu. Tetapi bekas-bekas, jejak-jejak
yang pernah dilalui oleh Rasulullah sangat baik kita turuti ataupun kita jejaki. Jadi saya merasa sangat bertuah hari ini kan dapat menjejaki satu masjid bersejarah. Dan kalau ikut Syikin dia kata inilah kali pertama orang perempuan dipanggil ceramah, tidak orang lelaki je. Betul? Jadi ini juga merupakan satu nikmat terbaik dari Allah. Sebelum saya dijemput, entah esok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan. Betul? Maka oleh kerana ajal itu di tangan Allah dan setiap yang hidup itu pasti mati, maka jangan bertangguh kalau nak buat apa-apa. Jadi tajuk hari ini. Jadi sudah terima kasih semua ada yang tertinggal lagi. Orang Sri Iskandar dah terima kasih, Tuan Kuasa dah. Okey, mudah-mudahan yang tertinggal yang tak sempat disebut. Wakil Jabatan Agama, minta maaf tak dapat senarai, tak bagi disikin namanya. Wakil Pejabat Agama mahal yang main-main. Okey, laporannya sangat mahal. Dia ni cakap apa ni? Ada. Maka sekali lagi jangan wakil-wakil jabatan-jabatan lain. Janganlah kecil hati pula. Oh ya orang pejabat agama. Mana wakil jabatan agama? Jadi cuba angkat tangan nak tengok sikit. Ustazah apa tadi sebutnya? Okey, syukur Alhamdulillah. Terima kasih sudi hadir. Anak cantik. Okey, mahal tu. Ni mak-mak. Omak kau ni. Ni kekuatan. Udahlah tu. Tadi tak nak bagi. Ustazah Nur Ain binti Musa. Itu yang mahal tu. Kita tahu nama, nampak muka. Okey lah tu. Betul? Jangan lupa Dan dah. Nah. Okey. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Kerana kita diberi Allah berhimpun di rumahnya. Siapa yang masuk ke rumah Allah pasti dapat ampunan. Dengan syarat jaga niat. Aku nak cari redha Allah. Aku nak dapat pahala dari ibadah ini. Dan paling mahal. Aku nak berubah dengan majlis ini. Aku nak hijrah. Ini kekuatan. Kita masih dalam bulan hijrah, betul? Di mana-mana orang bercakap tentang hijrah. Hijrah bermakna orang yang merasa dia bermasalah sekarang dan dia kena berubah jadi lain. Masalah sekarang dia tak pandai baca Quran. Hijrah. Baca. Saya tak banyak tahajud. Hijrah. Saya nak tahajud. Saya tak banyak sedekah. Lah ni sedekah lah sebanyak-banyaknya. Kekuatan ini penting. Hijrah maknanya kita ada rasa desakan dalam perut kita. Dalam hati kita. Aku ni esok nak masuk syurga. Kan nak masuk neraka? Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Tak angkat rugi. Ini malaikat rakam ni. Setiap majlis ilmu beribu masyarakat. Malaikat-malaikat turun merakam semua wajah-wajah kita. Semoga wajah-wajah kita ini dirakam Allah, dirakam malaikat, rakib dan atib dan seluruh malaikat yang turun. Setiap majlis ilmu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Oleh itu tolong jaga niatnya. Jaga niat. Saya datang kerana bukan kerana poster tu, bukan kerana jemputan, Saya datang kerana Allah nak cari redha, nak cari ampunan. Ini yang kita bawakan. Tajuk-tajuk yang kita kata indahnya sabar. Apa sebab kita pilih sabar? Kerana satu daripada pintu syurga adalah pintu sabar. Dan juga pintu, ada lagi tak Kak? Ada lagi? Sabar dan syukur. Okay, orang yang merasa bahawa dia nak masuk syurga Allah, maknanya dia apa? Dia harus melatih diri. Siapa-siapa angkat tangan? Tak tahulah. Dia ni sabar ke tak? Kita tak tahu kita sabar ke tak. Betul? Tahu tak sabar tu bagus? Geram ni tengok mana. Kita geram je banyak dulu. Okay, sehingga kita kata sabar tu tak tahu ada ke tak ada. Masa bila kita sabar? Sabar paling banyak kita alami bila? Masa bila? Dari musibah. Hebat lagi. Tak ada musibah tak sabar lah. Ada musibah baru sabar. Jangan. Okay? Apa ibadah yang mengajar kita sabar sebanyak-banyaknya?
Puasa. Siapa yang boleh puasa dan puasanya cantik? Kerana dia sabar, dia sudah merupakan dapat tiket pertama untuk sabar. Tidak ada ibadah paling besar yang Allah sebut hadiahnya, tak payah sebut berapa besar. Solat jemaah berapa pahalanya? 27. Solat penting, tiang agama, betul? Tetapi Allah kata, puasa lagi besar pahalanya. Sebab itu aku tak sebut berapa besar pahala orang puasa. Dengan syarat puasanya berniatnya bagus kerana Allah. Sabarnya hebat. Betul? Makan je tak banyak. Okay, sahurnya lambat. Berbukanya cepat. Betul? Lidahnya cantik. Siang cantik. Malam cantik. Betul? Jadi kekuatan yang nak diangkat, ibadah puasa sudah melatih kita paling sikit sebulan dalam setahun untuk tanya, aku ni sabar ke tak? Allah kata apa? Tak ada pahala ibadah paling besar selain pahala puasa. Apa sebab? Sebab itu Allah kata apa? Pahala puasa Allah tak sebut berapa. Kerana sangat-sangat besar. Mizan, tempat timbang pahala neraka itu tak boleh letak pahala puasa. Kalau letak pahala puasa tak muat. Oleh itu Allah janji apa? Siapa yang berpuasa dapat dua kegembiraan. Satu gembira kerana berbuka dan kedua gembira kerana dapat jumpa siapa? Jumpa Allah di mana? Di syurga. Oleh itu matlamat hidup kita. Siapa yang dijemput Allah ke syurga, dapat pahalanya di syurga? Orang-orang yang berpuasa dengan sabar. Kalau puasanya mengeluh. Ya Allah, apa lambat sangat ni malam ni. Latih bona ni dia, orang pandai lah tu. Itu tak sabar. Dapat pahalanya kurus. Okay? Ini kekuatan yang nak dibangun. Mudah-mudahan kita sudah berpuasa puluh tahun. Betul? Betul ke tak? Betul. Tapi tak mengubah kita jadi sabar. Cakap cepat. Mandi cepat. Cepat mandi. Tak mandi. Betul? Kita cepat. Ni pasal lambat sangat pakai baju dia. Ibu nak cepat. Arahan kita kat rumah cepat. Makan cepat sikit. Pakai baju cepat sikit. Asal lama sangat mandinya. Betul? Banyak ke sikit cakap macam tu? Banyak. Makan cepat sangat. Betul ke tak? Siapa yang jadi mak ayah yang di rumahnya kerjanya nak suruh cepat, tandanya tidak sabar. Cepat makannya. Apa pasal lambat sangat makan ni? Macam mana nak makan cepat-cepat? Okey, tercokik dan kan baru tahu. Betul? Maka kekuatan yang nak diangkat sekali lagi. Apa makna sabar? Entahlah. Maknanya yang paling mudah. Kita nak ambil gerak yang mudah-mudah dulu. Tak payah yang besar-besar, yang berat-berat. Okay? Sabar itu sabar dengan syukur tu kau kembar. Okay? Hanya orang yang sabar sahaja yang mampu bersyukur. Alhamdulillah. Pagi tadi makan roti, makan nasi apa? Nasi lemak. Ada kuih pau. Alhamdulillah. Syukur ke tu? Sakit kepalanya, kena hujan petang tadi. Pasal apa sakit dia? Alamak, sakit perut. Makan apalah tadi? Sabar ke tak? Kita sabar yang senang tapi tak sabar yang susah. Kita sabar yang sehat, tak sabar sakit. Sedangkan Allah bagi 8 suasana. 8 keadaan yang kita mesti lalu.
Sebab kita siapa? Siapa kita? Kita siapa? Puan, boleh jawab Puan? Kita siapa? Tak payah tanya-tanya je. Cakap je lah. Siapa kita? Hamba? Hamba Allah, ya ke? Okey, sejak bila jadi hamba Allah? Sejak dalam perut. Betul? Ini belum belajar lagi macam mana kejadian manusia. Betul? Siapa yang belajar kejadian manusia, petanda kita jumpa alam apa? Sebelum jumpa alam rahim. Sebelum jumpa perut. Alam roh. Allah bercakap dengan apa? Roh kita. Roh itu di angkasa katanya. Seperti kabus-kabus yang berterbangan. Bermakna semua roh sudah jumpa Allah. Sebab itu dalam Al-Quran kita jumpa alastu bikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Roh jawab, bala kita. Ya, engkau Tuhan kami. Belum jadi janin, belum masuk perut, belum masuk rahim. Kita sudah mengaku bahawa kita adalah hamba Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi kita hamba. Apa tandanya? Apa tanda kita isteri? Siapa isteri angkat tangan? Ya Allah, apa tanda yang puan isteri? Taat pada suami. Lari suami ada tak? Kat mana? Datang. Oh, ada kat bawah. Boleh nampak. Taat pada suami. Nampak ke taat pada suami tu? Nampak ke tak nampak? Rasa ke tak rasa? Maka kalau tanya, apa tanda anda isteri? Jawapannya apa? Ada surat apa? Kalau pergi pejabat agama, pertama tanya apa? Mana surat nikahnya? Surat nikah itu tanda kita isteri. Sebab itu dibagi dua, betul? Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Hari ini pernikahan dan perceraian sangat banyak. Okey? Sebulan saja ratus ribu. Kemarin saya di Jasin, berjumpa dengan pegawai pejabat agama Jasin yang menguruskan nikah cerai. Hari-hari. Okay, puluh-puluh pasangan. Yang kahwin 3 bulan, kahwin 5 bulan, kahwin setahun, kahwin 2 bulan, kahwin 6 bulan. Mohon minta cerai. Boleh nampak? Maka soalan pertama yang ditanya, ada tak surat nikah? Mestilah ada. Betul tak? Maka surat nikah tanda kita isteri. Betul? Apa tanda kita hamba Allah? Ini nak jumpa sabar ni. Sabar itu sebahagian dari iman. Betul? Apa tanda kita hamba Allah? Nurut perintah lain. Tembak je lah. Siapa-siapa pun. Bukan hukum gantung. Sebab kita solat. Okey, solat rukun Islam yang keberapa? Kedua, yang pertama mana? Syahadah. Makanya sekali lagi. Mana dulu? Solat dulu ke syahadah dulu? Boleh nampak. Kalau ada solat, tak ada syahadah, kosong. Seperti orang tak ada kepala. Okey, tak ngapa. Kami nampak je. Sebab siang kan. Kau malam lotih je juga. Maka kita katakan syahadah itu kunci nombor 1. Betul? Tapi hari ini sudah ramai saya jumpa. Apa nak katakan? Diam je lah. Jangan buat tak tahu je dah. Okay. 2 kalimah syahadah itu sudah banyak dilupakan. Orang ingat solat tapi tak ingat syahadah. Tidak ingat 2 kalimah syahadah.
Akhirnya dia solat, dia ngumpat. Dia solat, dia ambil orang punya. Dia solat, dia sakit hati. Dia solat, dia dengki. Dia solat, dia busuk hati. Dia solat, dia lawan orang. Betul tak? Ada apa? Kenapa? Wah, angkat hidup. Betul ke tidak? Kerana apa? Sebab 2 kalimah syahadahnya tak masuk. Tak masuk dalam darah, tak masuk dalam hati, tak masuk dalam daging, tak masuk dalam otak. Okay? Mana tadi ada orang sekolah? Ya, dari sekolah mana tadi? Oh, tak berani dah cakap. Okay, tak apalah kalau takut macam mana kan. Jadi 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sudah sangat ramai orang kita yang sudah lupa. Ada yang boleh sebut tapi tak faham. Anak IPT lupa, orang pejabat lupa, orang nak pencen lupa, budak tafiz lupa, imam masjid lupa. Ini yang Umi jumpa sendiri, bukan orang cerita, bukan surat khabar. Dia bila lupa lah Ustaz, tak tahu. Loh. Macam mana dia solat kalau syahadahnya tak lekat di hati? Macam mana ngaku isteri kalau tak ada surat nikah? Betul ke tidak? Apa tanda kita orang Malaysia? I see. Walaupun rumahnya, ini apa tadi nama tempat? Rembau ni, satu rembau ni tanah bapak dia. Betul. Tapi tak ada IC. Orang pakai tak? Tak pakai. Samalah juga orang ibadah sampai lebam-lebam dahi. Tapi tak faham 2 kalimah syahadah. Tak lekat. Sama macam tanah. Ini tanah bapak saya dulu. Tanah atuk saya dulu. Ini masjid moyang saya dulu. Tandanya apa? Gerannya mana? Tuan tanah mesti pegang geran walaupun dia tak tahu tanahnya di mana. Besar mana tanah tak tahulah. Saya pegang geran je dia. Tanah tak tahu mana duduk letaknya. Betul? Maka bangun balik kekuatan. Tolong ulang 2 kalimah syahadah ini sebanyak-banyaknya. Sekerap-kerapnya. Sebab tanpa ini hubungan kita dengan Allah tidak mesra. Tak rapat, tak dekat sebab ini kontrak. Ini perjanjian. Aku naik saksi, ya Allah. Saksi dengan mata, saksi dengan fikiran, saksi dengan lidah, saksi dengan perasaan, saksi dengan hati, saksi dengan ibadah. Kenapa solat? Wah Islam? Dah. Kenapa solat gak? Entahlah. Apa sebab puan solat puan? Ika perintah, aku sudah bersumpah. Aku nak jadi hamba. Hamba Allah, ni kekuatan yang kita nak angkat. Jadi hamba Allah, apa tanda sudah bersumpah jadi hamba Allah? Aku sudah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni kekuatan. Aku naik saksi. Bila kita kata sudah jadi hamba Allah, baru datang solat. Apa sebab solat? Tadi aku sudah janji nak jadi hamba Allah. Jadi aku solat kerana Allah. Aku nak tunjuk ke Allah, tadi aku sumpah. Sebab itu kita kata ayat ini disaksikan oleh 4 perkara. Bersyahadah. Sebab itu ulang setiap hari. Siapa ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah kat tangan? Kan lotih dia tengok. Apa sebab kita tak ajar anak kita sendiri 2 kalimah syahadah? Jawab kan? Sobab cerita kat saya. Apa sebab? Kita tak jadi Islam otomatis, tak ada. Pakai nama Muhammad bin Abdullah, pakai duk rumah Melayu, pakai songkok, pakai jubah, pakai serban. Kalau tak ada ilmu tentang Allah, tak ada ilmu tentang syurga, tidak ada ilmu tentang akhirat, tak belajar macam mana ibadah, tak jadi. Itu nama Islam keturunan.
Bajunya Islam, rumahnya Islam, duduk sama orang Islam tapi belum tentu Allah terima Islamnya. Sebab Allah terima Islam yang ada ilmu tentang Allah. Kenapa solat? Aku nak taat Allah. Kenapa solat? Allah suruh solat. Kenapa solat? Inilah tanda aku taat dengan Allah. Hari ini orang tak solat dah juta-juta. Orang muda tak solat dah segantang. Kalau orang Perak segantang tu banyak. Sangat ramai. Mak ayah yang tak kisah anak tak solat pun sangat ramai. Betul? Yang penting makan. Betul? Bukan solat. Makan dulu. Betul? Dah makan kenyang dah. Nantilah dulu solat. Betul ke tidak? Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Kita nak jumpa sabar ni. Susahnya nak jumpa. Benda setengah jam, benda 1 jam. Betul ya. Sempat insyaAllah. Sabar. Yang sabar, yang duduk ke, yang mendengar ke, yang bercakap. Dua-dua kena sabar. Tengok kerena macam mana. Dan cakap, dia cakap, siapa nak dengar? Ini kekuatan kita kata sekali lagi. Kenapa ini penting? Kerana ini menjadi akar, menjadi nombor 1. Baru jumpa namanya sabar. Kalau tak jumpa Allah, tak rasa Allah tengok dia, tak rasa dia makan rezeki Allah. Betul? Betul ke dah? Betul, saya nampak puan pakai jam ya puan. Betul. Pakai jam siapa? Jawab je. Jam sendiri. Okey. Dapatnya dari mana? Dapat dari mana? Beli. Ya Rabbi. Belilah di mana ada kedai lah tak? Pakainya di tangan siapa? Pakainya di tangan siapa? Pakai jam di tangan siapa? Tangan saya. Tangan sendiri. Betul. Dapat dari mana tangannya? Pinjam tadi ngaku pakai tangan siapa? Tangan saya lah. Betul. Tangan siapa? Tangan saya lah. Saya tanya pula. Itu pun tak tahu ke? Okay. Tadi kita minum rumah siapa? Rumah Ashikin. Betul ke tu rumah Ashikin? Dia mati bawa tak? So, kalau sendiri punya bawa lah. Kenapa tak bawa? Betul? Sebab rumah itu adalah pinjam. Tumpang duduk je. Ujungnya bagi kat orang. Betul? Jadi tak payah bangga. Ini rumah kita tahu tak? Ini masjid kita tahu tak? Ini kampung kita. Kerana semua itu pinjam. Siapa yang rasa pinjam, dia tak kedekut punya. Tak sombong punya. Tengok di rumah saya. Mana ada orang rumah lebih besar macam ni. Tengok tanah dia pun. Betul? Kita duduk bandar tanah gate dah habis. Dia boleh bersilat. Okay? Boleh naik roller coaster lah. Punya lebar tanah. Betul ke tidak? Siapa punya? Allah bagi pinjam. Sikin punya ke, suami punya ke, mak punya ke, pinjam. Baju yang puan-puan pakai, baju siapa? Syukur Alhamdulillah. Okay? Segala yang ada pada tubuh kita, jangan ngaku-ngaku, nampak deh. Nak tunjuk penumbuk ke orang. Wah, sombongnya. Betul? Sampai dia terlupa. Pinjam. Ada kereta besar letak tengah-tengah. Takut orang langgar ke, takut nak tunjuk orang. Betul? Ni kereta siapa? Kereta pengurusi. Contoh. Bawa tak? Bawa tak? Tinggal. Jadi dari hari ini sampai mati, tolong betulkan dalam kepala kita, apa yang kita ada ini bukan kita
Punya kongsi lah. Ada buah mangga. Ada tadi banyak buah mangga. Ya Allah, belum masak. Punyalah kedekutnya. Mi tengok pokok rambutan, bunganya. Mi kata kat Syikin, ini kalau musim rambutan ni, ya Rabbi. Nampak buah mangga. Muda lagi. Muda boleh makan tak? Boleh, kenapa tak sedekah? Nak tunggu masa. Kedekut ya aman. Kerana dia rasa itu mangga yang dia tanam, betul? Ni kita yang tanam. Kau pandai potik pasal apa? Betul ke tak? Sebab dia lupa kalau orang petik, binatang ambil, jatuh, gugur, semut makan, ulat makan, itu adalah sedekah. Ambil lah. Jangan cabut pokoknya dah. Betul? Kita dok balut lagi, balut sana, balut sini. Sebab apa balut? Apa sebab balut? Takut orang ambil. Padahal tupai kau balut ke tak balut? Kalau itu rezeki dia, jalan. Betul? Maka sekali lagi bangun balik kekuatan. Kita siapa? Hamba Allah. Betul? Semua yang kita ada ni siapa punya? Semua anggota ni siapa punya? Dalam kepala kita boleh fikir siapa punya? Mata kita siapa punya? Kalau mata-mata Allah, jangan tengok maksiat lagi. Ni tangan siapa? Tangan Allah, jangan pegang orang punya lagi. Jangan salam yang tak halal lagi, betul? Jangan suap yang tak halal lagi. Ni kekuatan, tolong sedar. Kita dipakai Allah punya. Bila pakai Allah punya, jaga Allah dulu. Okay? Boleh nampak? Sebab itu kita akhirnya, baru nak jumpa sabar. Betul? Kalau kita rasa semua ni kita punya, jangan usik-usik. Apa tengok? Tengok pun tak boleh. Loh, sombongnya. Betul? Jadi sekali lagi, sabar merupakan sebahagian daripada hadiah. Sebab itu Allah itu sabar ke tak sabar? Allah sabar ke tak sabar? Sabar ke tak? Sangat-sangat sabar. Okay? Orang kata apa? Orang sabar artinya orang yang mampu untuk tahan diri dia. Okay? Tahan diri dia. Dia boleh marah orang tu. Tapi tak payah marah. Dia boleh balas apa yang orang buat kat dia. Tapi dia kata apa? Tak payah balas lah. Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Kita jangan orang tengok-tengok je dah. Apa tak tengok? Ada hutang apa? Betul? Jadi sekali lagi, kalau orang puji, okey. Orang keji pun, okey. Apa sebab? Sabar, ya Allah. Kita bukan jadi macam yang dia cakap. Betul tak? Siapa cipta kita? Oh, ni kekuatan. Siapa cipta kita? Siapa yang perlu kita taat? Siapa yang tak boleh kita lawan? Ni kekuatan. Kita pakai kepala siapa? Allah. Pakai tangan siapa? Kalau semua ini Allah punya, boleh tak lawan Allah? Nampak ni? Tunjuk orang. Nampak ni? Okay? Jadi, orang yang tunjuk penumbuk dekat orang, tunjuk besar dekat orang, Allahnya hilang. Sebab itu dia paling tidak sabar. Sabar maknanya orang yang boleh membalas, tapi dia tak balas. Sebab itu Nabi pesan apa? Tolong balas semua kejahatan dengan kebaikan. Balas semua kejahatan dengan kebaikan. Kalau anak kita kat sekolah, cucu kita bergaduh kat sekolah, cucu kena tumbuk. Nenek tadi kawan sekolah tu tumbuk kita. Apa nenek cakap? Tumbuk dia balik. Betul ke tak? Ya Allah. Saya pernah dapat anak cikgu. Okay.
Anak cikgu, dia ada bawa gunting. Tak, lepas tu kawannya ambil gunting tu. Okay. Marah. Kawannya tak bagi balik dah. Esoknya tu, dia ambil gunting mak dia. Dia bawa pergi sekolah. Tahu tak apa dia buat? Dia gunting beg sekolah. Dia gunting beg sekolah kawan dia yang ambil gunting dia semalam. Bayangkan. Boleh nampak? Bila mengadu cikgu pada ayah dia semalam ambil saya punya, dia tak pulang. Macam mana saya nak ajar dia sebab saya kena balas. Sebab saya tak usik dia ambil kita punya. Sebab itu saya bawa gunting beg dia. Beg sekolah, tangkai beg sekolah dah bawa balik macam mana? Nampak tak? Sebab dari kecil, kalau orang tolak, hang tolak dia balik. Betul? Kalau dia marah awak marah dia balik. Kita ajar dia elok ke tak elok tu? Nabi dah kata jahat dah dibalas dengan baik. Orang kata hang, ya Allah, hang dia memang tak boleh harap. Terima kasih banyak. Ada? Apa? Kita bodoh sangat. Oh. Apa tu yang? Ya Allah, macam kapal terbang lalu. Kenapa takut ke? Tak. Mukanya apa? Kata tak takut. Muka takut. Okey, kenapa? Siapa turunkan hujan? Allah, apa ada dalam hujan? Rahmat, rezeki. Aku turunkan di bumi ini air. Untuk hidupkan semua yang kering. Untuk hidupkan tumbuh-tumbuhan. Untuk jaga ikan supaya tak mati. Betul? Tapi kita Allah bagi rahmat hujan. Apa kita buat? Kita pakai apa? Pakai payung. Apa sebab pakai payung? Tadi kata hujan tu rahmat. Tanda ke kasih sayang Allah? Tanda ke rezeki Allah? Tak nak ke kebaikan Allah? Nak, tapi kalau hujan pakai apa? Dapat rahmat tak? Tak. Macam tu juga Allah turun Quran, Allah turunkan Nabi, Allah hajar, Allah bawa ustaz, Allah bawa ustazah, betul? Nak ajar jadi baik, betul? Jangan bohong, no. Tapi siang malam pagi petang bohong. Boleh nampak? Bermakna siapa yang tanda rahmat? Siapa yang tanda kasih sayang? Kita sendiri. Baru hujan je. Alamak hujan. Patutnya ya Allah syukur Alhamdulillah. Hujan. Faham tak? Reaksinya, tindakannya, tindak balasnya macam tak nak hujan. Loh, mau hujan pula. Loh, kain baru ampai tadi. Ya Rabbi. Budak-budak mesti tak angkat kain ni. Ya. Letih tak? Sabar tak? Ini masalah negara. Sabar kat mulut. Okay. Lambat balik sikit. Siapa kalau suaminya lambat balik, dia soal apa? Dia tanya apa? Mana siapa-siapa nak tanya? Makcik lah kot. Ada suami lagi tak? Tak ada, tak payah. Yang ada Siapa masih ada suami? Okey, kalau suami lambat balik, tanya apa? Kenapa balik lambat? Betul? Kenapa hujan? Nampak panasnya. Kita marah panas. Betul? Sedangkan hujan dan panas itu adalah hadiah dari Allah. Kalau tak panas-panas apa jadi? Hari-hari hujan lagi. Hari ini hujan lagi. Esok hujan lagi. Sekarang ini hujan. Panjang jawab. Sabar ke tu? Dekat dengan Allah ke tu? Kenal Allah ke tak?
Syukur ke tak? Letih weh. Tadi ngaku kita siapa? Hamba Allah. Baru hujannya dah. Semua nganga. Padahal di atap. Dalam bangunan. Punya tak sabar ya Rabbi. Apa bukti hamba Allah syukur apa yang Allah bagi? Demam sikit, alhamdulillah demam sikit je. Kaki masih boleh jalan, pergi je masjid. Nampak tak? Pening kepala kita kena rintik hujan, renyai-renyai. Ya kan. Dalam rumah dah pakai baju nak pergi masjid. Lah hujan pula tak jadilah. Sebab tak faham kasih sayang Allah itu sangat besar. Hang suka, hang tak suka aku bagi you. Sebab itu bila Allah bagi sakit, akhirnya Allah bagi apa? Allah bagi sakit dulu ke sihat dulu? Sehat dulu. Wah. Sehat. Betul? Bila sakit apa? Tak tahulah dah 3 minggu batu. Tak berhenti. Dah habis ubat cap monyet, cap anak, cap itu, cap ibu anak, cap segala benda. Kelapa laut dah makan, dah tak juga baik lagi. Sabar tak tu? Tak. Boleh faham? Kalau suami lapar, isteri tengok handphone. Woi, bila nak masak? Umi pernah temu juga suami yang kahwin lebih dari satu. Ini bukan nak menggalakkan. Ini bukan dorongan sakit hati pula gerang isteri-isteri. Betul? Okey, Tuan. Apa antara sebab buat Tuan kahwin lagi satu? Isteri pertama saya... Kalau masak, cepat ke lambat? Dia bukan cerita sedap tak sedap. Lambat sangat. Lama bona baru jumpa nasi. Nampak dah. Jadi akhirnya saya pergi makan di kedai. Jumpa pula orang kedai. Ya bang, dek, bang, bong, bang. Udah terbang pula. Ini masalah. Sabar dengan kelembutan. Sabar dengan tertib. Sabar dengan kelambatan. Sabar dengan... Isteri saya itu pendiam sangat. Sebab tu saya kahwin lagi satu. Loh. Seorang lagi kata, isteri saya itu tak berhenti bercakap. Dia pejam mata baru diam. Kok tidak tak berhenti. Ya. Kita kata alasannya kecil je. Kerana tidak sabar. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Sabar yang pertama, sabar dalam taat. Betul tidak? Solat senang ke susah? Tadi Umi kata 2 kali masyahadah tu kena ulang ratus-ratus kali. Setiap hari. Para sahabat ulang dia ribu-ribu kali. Paling yang pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak sambil masak, sambil. Jangan dalam tandas sudah. Lain semua boleh sebut. Betul? Apa sebab? 2 ayat itu Allah janji siapa yang mati menyebut nama ayat itu di akhir hayatnya. Allah janji apa? Syurga, mati husnul khotimah. Ni kekuatan. Orang bukan Islam masuk Islam baca menyebut Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa terjadi? Kalau dia masuk Islam umur 50, dosanya dari umur 1 sampai umur 50 Allah buat apa? Hapuskan. Kalau tadi dia tak layak masuk syurga, sebut 2 kalimah syahadah, dia layak tak? Layak. Kalau tadi dia musuh Allah, orang kafir, bila sebut 2 kalimah syahadah, dia jadi hamba Allah ke bukan? Hamba Allah. Besar ke kecil? Pengaruh 2 kalimah syahadah yang kena ulang ni.
supaya dia mengalir dalam darah, supaya dia masuk dalam ingatan kita, supaya dia mengalir dalam semua urat saraf kita. Kerana semasa kita nazak, kita dah tak ingat apa-apa. Tapi darah yang selalu dibacakan ayat 2 kalimah syahadah ini akan membolehkan dia otaknya tak boleh fikir dah, tapi lidahnya tak menyebut la ilaha illallah. Ini yang kita nak. Kekuatan ini, sabar untuk membaca, sabar untuk mengulang, sabar untuk solat, sabar untuk sedekah. Semalam dah bagi, hari ni datang orang lain pula. Ya, rasa-rasa orang yang sama ni. Ya Rabbi. Kita takut mengulang setiap hari, betul? Hari sedekah apa tinggal? Cari duit susah, betul? Maka mahal, betul? Tapi Nabi kata apa? Kalau kamu nak banyak duit, sedekah. Apa sebab? Apa sebab? Siapa sedekah Allah tambah ganda. Percaya atau tidak? Siapa kajian sedekah kat tangan? Percaya kat bibir, tak ada kat hati. Okey, sebab itu sekali lagi bangun balik kekuatan. Paling sikit sedekah doa. Paling sikit sedekah Fatihah. Boleh faham? Sebab itu seorang anak yang hebat, dia sentiasa menyedekahkan Fatihah pada ibu dan ayahnya yang telah berangkat. Ataupun ibu dan ayahnya yang masih hidup. Orang sabar saja yang boleh zikir subhanallah, 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 subhanallah. Betul? Orang sabar saja yang boleh solat dengan tomak ninah. Betul? Orang sabar saja boleh membuat solat sunat. Betul? Oleh itu sekali lagi, taat yang pertama, sabar yang pertama ialah sabar dalam ibadah. Okay, sabar dalam ibadah. Jangan solat kelang kabut. Okay? Jangan masak kelang kabut. Sebab semua itu amal. Semua itu yang kita buat dari buka mata sampai tutup mata itu ibadah. Jangan mengeluh. Jangan marah-marah. Jangan tak sempat. Saya tak sempat buat sarapan. Pergi kedai kopi. Jangan main-main dong. Okay? Jadi sabar yang pertama. Bila solat dengan tenang. Bila puasa dengan ikhlas. Sebab itu kita katakan kekuatan sabar itu dikaitkan dengan syukur. Apa sebab? Masa bila kita bersyukur? Masa bila Masa tak berani cakap Dan tak tahu suspona ke botol ke tak botol ke. Jadi syukur ni kita kekuatan apa saja yang Allah bagi. Allah bagi pertama, Allah bagi sehat, betul? Siapa yang tak syukur dengan sehat, Allah bagi apa? Sakit. Siapa tak syukur dengan sakit, Allah bagi apa? Allah bagi penderitaan. Yang syukur Allah angkat beri kebaikan. Siapa yang makan kepada Alhamdulillah. Itu je tak lupa. Lain semua lupa. Betul? Oleh kerana sabar dan syukur. Orang yang bersabar saja mampu bersyukur. Dan ada pintu syukur, ada pintu sabar syurganya. Ni kekuatan yang kita nak cari ni. Bagi sahabat, pertama sabar dalam ini, sabar nak dengar ceramah ni. Berapa lama nak berhenti ni? Muntah dah. Lotih dah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Ada orang tak senyum-senyum. Penat. Betul? Betul ke tak? Main-main. Datanglah dengan perasaan, bukan datang dengan jasad. Itu jalan dengan jasad. Okay? Makan dengan jasad. Buat apa tu? Makan. Apa berhenti? Dah kenyang. Letih. Jangan main-main. Orang yang bersyukur, orang yang sabar, dia makannya tenteram. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan berkah walaupun makannya sesudu, ya Allah.
Saya makan sikit je. Okay. Sikit bukan sikit di mata kita, tapi di mata Allahnya apa? Banyak berkahnya. Kalau kamu tak boleh bagi banyak-banyak, beli kurma, belah 2. Bagi sebelah dia. Betul? Kedekutnya, ya Rabbi. Nabi nak bagi tahu kamu sedekah bukan kerana banyak. Okay? Kalau banyak, bagi banyak. Kalau sikit, bagi sikit. Kita pun tak cukup. Macam mana nak bagi? Itu dalam kepala orang yang tak rasa dilihat Allah. Ingat, kita ditatap Allah sekarang. Orang yang tidak merasa ditatap Allah sakit. Orang yang merasa tidak disentuh Allah letih. Okay? Sebab itu sekali lagi, ya Allah, aku berjalan kerana Allah, aku datang kerana Allah, aku makan kerana Allah, aku tidur kerana Allah, aku kerja kerana Allah, aku layan suami kerana Allah, layan cucu kerana Allah. Baru jadi ibadah. Maka sabarlah dalam ibadah, kerana itu sebahagian dari sebab ibadah kita diterima. Ambil lah. Baling. Betul. Minum ni ha. Apa tak minum? Kita kata kita bagi, tapi adabnya tak ada. Bila adab tak ada, amal tak dapat pahala. Jangan garang-garang. Makan cepat-cepat. Ini bas sekolah dah datang ni. Ya. Macam-macam. Jadi walaupun yang kita buat itu ibadah, tapi tidak sabar. Ibadahnya sakit. Okay? Bukan Allah terima semua. Allah kata apa? Ada iman yang Allah terima, ada iman yang Allah tolak. Iman orang mukmin yang yakin ahli sunnah wal jamaah, Allah terima insya-Allah. Tapi iman orang-orang munafik, di luarnya nampak Islam, dalamnya tak Islam, benci dengan Rasulullah, tak suka dengan Quran, tak suka dengan ajaran Nabi, itu imannya kosong. Tapi dia solat macam kita, pakai macam kita, baca Quran macam kita, ngaji macam kita, tapi dalam perutnya sakit. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Bukan semua ibadah Allah terima. Ibadah yang dibuat kerana manusia. Okay. Ibadah yang dibuat kerana manusia. Kenapa masak? Orang Sri Iskandar nak datang. Betul tidak? Jadi masak kerana apa? Nak kena tanya balik Syikin ni. Tadi dia beli kuih kerana apa? Saya beli untuk tatamu, faham? Saya beli kerana Allah nak sedekah high class. Jangan banyak cakap. Sedap tak sedap, makan. Faham? Wah, sombongnya. Sebab itu masa nak masak, ya Allah, itu aku jadikan masakan ni sedap, ya Allah. Beli kuih, ya Allah, itu aku jadikan semua kuih yang aku beli ni sedap untuk tatamu. Padahal bukan sedap sangat pun. Tepat dah minta dengan Allah, kita nak dia sedap, jadi sedap tak? Lah, macam mana masak nasi goreng ni? Alah, baling-baling je. Kau nak belajar masak dah orang tua-tua, ya Allah. Tak payah susah, campak-campak je. Itu sebab orang Perak ada masak cempak asam garam. Buah garam, berbuah asam, campak masuk dalam peluk jalan. Tapi sedapnya, ya Allah. Sebab apa? Dia masak kerana Allah. Sebab itu orang tentu ada air tangan. Apa? Kita tak ada air tangan ke apa? Kuih ni sedap sebab air tangannya. Kita perhati tangan serupa je tangannya. Maka sabar yang paling utama, sabar dalam ibadah, sabar dalam buat baik. Ni kekuatannya nak diangkat. Bila buat baik tak sabar, kosong. Buat sungguh, buat paling baik. Apa sebab paling baik? Allah tak terima ibadah yang separuh hati. Sebab itu orang buat kuih tapi tak seronok buat. Sedap tak kuihnya? Tak sedap. Orang masak, wah. Pakai resipi Syekh Wan ke apa ke benda, kicap segala benda. Betul? Tapi tahu kita dah sesat, banyak kerja, suruh masak lagi. Beli je lah kat pasar malam. Teruk orang tua ni. Ya. Memang tak sedap.
Kena ingat, dari buka mata sampai tutup mata, ibadah. Jangan kata bila ibadah tu maknanya Allahu Akbar. Je, tak. Okay? Semua yang baik-baik itu ibadah. Tolong pegang, nak bagi orang, bagi sungguh-sungguh nak je. Terima kasih. Okay, walaupun mangganya sebiji je. Pisangnya sebiji je. Ya Allah, kedekutnya orang tua ni sedekah pisang sebiji. Kita pula marah. Tu makna yang memberi ikhlas, yang terima tak? Tak ikhlas, letih. Bagi kuih banyak nanti je lah. Allah. Hidang macam ni je lah. Oh, letih. Itu yang pertama. Boleh ke tidak? Boleh ke tak boleh? Kita nak hijrahkan diri kita, nak jadi orang yang paling seronok ibadah. Siapa datang tadi terpaksa angkat tangan? Oh, mana boleh ngaku. Mula terpaksa lepas tu. Paksa-paksalah diri. Betul? Nak buat baik mesti paksa diri. Aku nak buat baik sebab apa? Kita hamba. Aku buat baik kerana aku nak jadi hamba. Hamba Allah. Ni kekuatan yang paling mahal. Jaga masjid ni senang ke susah? Bos Syikin kata, tak tahulah ada berapa yang datangnya. Kita mana tahu yang pegang hatinya siapa? Allah. Doa je, ya Allah, bukakan hati karya ni, ya Allah. Aku panggil orang jauh ni, Allah, malu. Betul ke tidak? Ngadunya dengan siapa? Dengan Allah, bahagia, penuh. Ya memang. Kerana izin Allah. Jadi tolong pegang kemas-kemas. Aku hamba Allah, aku mesti buat ibadah kerana Allah, buat baik kerana Allah dan buat yang Allah tak ada amal yang tidak dibuat dengan baik. Sebab Allah itu maha baik. Maha pengasih. Kalau orang tu kita paling sayang, kita bagi yang mana? Yang buruk ke yang elok? Ya Allah, ini nak bagi cucu saya yang dari Shah Alam tu. Ya Allah. Saya masa ada mak, kalau nak cakap kat mak nak balik kampung. Saya ada satu pokok durian. Baru ada 5 biji jatuh. Mak saya dah telefon dah. Durian dah ada 5 biji dah. Kamu kau tak balik, mak buat tempoyak je lah. Itu cara nak suruh balik. 5 biji dari Shah Alam boleh beli sebakul. Duit tol je boleh beli sebakul. Betul ke tidak? Tapi balik kerana kasih sayang. Ibadah senang hati mak. Ibadah teronokkan hati orang tua. Ibadah bahagiakan nenek jumpa cucunya. Betul? Buat lemang dia. Ingat senang ke buat lemang? Letih setiap kali nak balik lemang dah. Ui, baru bakar weh. Ni lemang hangat ni. Sedap benar. Kita tengah. Betul ke tak? Tapi mak kita bahagia ngidang lemang panas. Kerana mereka buat sungguh-sungguh. Sebab itu sekali lagi tolong hijrah. Kalau nak buat sungguh-sungguh, kau tidak tak payah. Allah tak bagi pahala pada ibadah yang tidak bersungguh-sungguh. Okey. Minta maaf banyak. Kita sampai pukul 11 je. Itu? Okey, insyaAllah. Kalau ada soal jawab, angkat tangan siap-siap. Kod nak bertanya. Okay? Sabar. Jadi kita kata sabar apa tadi? Orang yang boleh balas tapi tak payah balas. Orang yang boleh pukul balik tapi tak pukul. Orang yang ibadah tapi tak pernah letih. Allah letihnya. Jangan main-main. Siapa ibadah dalam letih, Allah tolak. Siapa ngaji ngantuk, Allah tolak. Siapa zikir, jatuh pula tasbih. Tasbih nak ke mana, orang tak ke mana, betul? Nak tasbih depan TV pula tu. Letih weh. Itu Allah tak terima. Allah terima yang paling baik. Ni kekuatan. Kalau nak buat yang paling baik. Sebab itu ibadah tu yang istiqomah. Yang tidak putus. Terus. Okay, walaupun solat tahajudnya 2 rakaat.
Solat duhanya berapa? 2. Dari kecil sampai tua, 2. Tapi nak pahala syurga. Ya Allah. Betul? Nabi paling sikit 12. Kita berapa? 2. Itu pun nak jumpa Nabi juga. Betul? Istiqomah. Kalau buat 12 tahun depan sekali, tahun ni sekali. Solat tasbih. Berapa kali kita buat? Ustaz cakap paling sikit setahun sekali. Kita pilih yang paling banyak ke paling sikit? Kalau doa minta rezeki nak banyak? Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkan rezeki. Nak melimpah. Sampai keluar bekas. Betul? Sebab itu orang yang dilimpahkan rezeki selalunya sombong. Orang yang dilimpahkan rezeki selalunya tak ingat sedara. Orang yang dilimpahkan rezeki rasa dia lebih istimewa. Sedangkan rezeki itu ada yang berupa ujian, ada yang berupa hadiah. Betul? Orang sabar yang kedua, kita kata orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak buat maksiat. Tidak buat dosa. Mata tengok yang mana? Yang elok ke yang tak elok? Elok kata kita ke elok kata Allah? Alah, tengok je. Kita tengok orang sokan, orang perempuan lari, orang lelak, orang perempuan main bola sepak. Nampak segala betis, segala peha. Kita bukan tengok pehanya, kita tengok kemahirannya. Cacing. Tengok seorang lari pakai spender. Kita tak tengok spender je, tengok larinya. Kita nak belajar cara lari yang macam mana. Gila ke? Tengok Hindustan. Tong. Kita bukan tengok tariannya, tengok jalan ceritanya. Betul ke tidak? Jaga mata. Allah kata mata kamu itu apa? Panahnya iblis. Mata ni nombor 1 empuk kita. Ya Allah, badannya gemuknya. Ya Allah, bajunya. Ya Allah, tudungnya. Ya Allah, bedoknya. Ya Allah, kakinya. Ya, banyak ya. Pungut dosa semua. Betul ke tak? Betul ke tak? Sabar ke tak? Jadi orang sabar dia tak nak tengok maksiat. Tak nak tengok yang tak cantik. Tapi dah tertengok macam mana. Sebab itu jangan pergi tempat orang ramai-ramai. Jangan pergi supermarket yang orangnya berasak-rasak. Jangan pergi pasar yang orangnya berdesak-desak. Jangan pergi pasar malam yang tak lalu jalan. Dah tak muat jalan dah. Kenapa? Kita akan jumpa. Sebab itu Nabi kata, kamu jangan lalu di pasar. Kan di pasar banyak orang jual daging. Daging apa? Jual betis, jual peha, jual macam-macam. Betul? Ni kekuatan. Nak elak maksiat je. Ya Allah. Tengok orang nak tengok yang elok ke yang tak elok. Loh. Baju hitam, tudung kuning. Loh. Marah dia suka kita lah. Betul ke tak? Jangan cari tak cantiknya orang sebab kita bukan cantik sangat. Betul ke tak? Jangan pernah cari buruk orang sebab kita bukan sempurna sangat. Orang yang mampu. Tak payah tengok tak cantiknya. Tengok yang cantik je. Tapi setan, perang dunia dia. Sebab itu setan menangis kalau kita sujud. Setan meraung, menangis kalau kita bertaubat. Allahu Akbar saja aku sunat taubat. Segala-galanya setan marah. Okay, sebab kita bertaubat. Yang paling Allah tak suka, yang paling setan tak suka ialah bila kita bertaubat. Bila kita sujud tu, Allah kalau aku ni. Sebab itu kita selalunya solat nak cepat. Betul? Sebab gini ngabdiam dia sebenarnya. Macam ayam makan. Sebab itu jangan solat tergesa-gesa kerana itu juga ibadah yang nanti jadi maksiat.
Ibadah tak jadi pahala. Sebab itu ada orang solat tapi dia jangan ngumpat. Tak berhenti-berhenti. Dalam telekong lagi. Kau tahu tak? Astaghfirullah. Solat jemaah tapi jemaah je banyak ngumpat daripada zikir. Tak payah zikir banyak-banyak. Kita nak cepat nak mesyuarat tu tak? Ada orang tanpa tinggal mesyuarat. Kita mesyuarat. Mesyuarat tu juga ibadah. Faham? Masya Allah. Okay. Tuhan nampak kan? Masya Allah. Buat alasan. Boleh faham ni orang yang melancong dari Seri Iskandar ni. Jangan sampai terceceh solatnya. Jangan solat. Kita jamak takhir, jamak awal ke? Oh, tak awal. Betul tak? Kalau boleh ke depan kan. Sebab tak tahu ke depan mati. Betul? Hari ini atau esok tak tahu. Ajal ada di depan kan di belakang? Ajal kamu paling dekat seperti dekatnya tali selipar kamu. Dekat ke jauh? Jadi bila sarung kasut sekarang, ya Allah, sampai ke ajal aku ni, aku nak pergi Melaka dulu, ya Allah. Bagi kami balik dulu, ya Allah. Mi kalau travel ni kira dah hari keempat ni daripada Jasin. 3 hari di Jasin. Ya Allah, apa pun nak jadi-jadilah sampai rumah, ya Allah. Kesian jenazah payah. Betul tak? Nak naik bas jenazah macam mana? Betul? Sebab itu sekali lagi orang yang merasa yang bersabar, dia sentiasa buat yang terbaik. Tidak buat yang maksiat, tidak buat yang tak cantik, tidak buat yang tidak sempurna. Tak buat sambil lewa. Pakai tudung pakai dia tengok cermin tu. Pakai tudung ni ibadah ke tak? Ibadah kalau niatnya apa? Tutup aurat. Saya nak pakai tudung macam ustazah. Nampak cantik lah dia pakai. Tu muka ustazah, muka awak belum tahu. Betul ke tak? Jangan ikut orang. Ikut sendiri. Jangan tengok orang lilit 40 kati. Kita pun nak lilit-lilit pada muka 4 segi. Letih weh. Okay. Jadi tolong ukur baju di badan sendiri. Bukan semua tudung suai dengan muka kita. Betul? Doktor ni ada tudung ini je. Satu tu je ke tudung dia. Nasib lah. Pergi Seri Iskandar pun tudung ini juga. Lah. Ni orang Seri Iskandar ada 4-2-3 kali pergi ke Seri Iskandar sama dengan orang yang datang ni. Ini kekuatan. Itu yang daripada datang ni. Ya Allah. Jatuh cinta. Contoh. Kerana Allah. Bukan kerana orang. Tidak ada ibadah yang dibuat kerana orang. Allah tak nak terima semua ibadah. Sama juga buat maksiat. Bukan saya nak pergi, dia yang ajak. Oh Allah. Bukan saya nak ngumpat, dia yang ngumpat. Saya dengar je. Ngumpat tu, aja pun kamu dah ngumpat dah. Ya ke? Ngumpat lah tu. Kita dengar orang cerita, kau tak tahu ke orang jajak. Ya ke? Itu ngumpat lah tu. Sebab itu kita mampu untuk tidak bermaksiat dari mata, dari lidah, lagi telinga. Kau tak dengar ke cerita? Dulu, ya Allah. Telinganya juga maksiat. Mampu tak jaga telinga? Jangan ambil yang jahat. Jangan ambil yang tak cantik. Jangan dengar yang tak seronok dengar. Boleh? Dan kita kata yang ketiga, kita kata orang sabar, orang yang boleh sabar, orang yang mampu menerima cobaan-cobaan Allah. Allah bagi ujian, betul? Allah bagi apa kita kata peringatan, betul? Allah bagi apa lagi? Entahlah. Bila kita sakit, itu namanya apa? Ujian ke cubaan ke? Ujian. Untuk apa diuji? Untuk apa diuji? Untuk boleh terima apa yang Allah bagi. Orang sabar mampu terima semua yang Allah bagi. Sebab itu, orang yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, dia terima semua takdir. Saya sakit. Ni siapa bagi sakit? Allah bagi. Tugas kita apa? Usaha makan yang baik-baik. Bukan makan ubat. Apa yang baik? Makan. Kerana bukan ubat yang nak sembuhkan kita. Betul? Siapa nak sembuhkan? Allah. Ada banyak benda lain yang boleh membantu kita sembuh. Betul?
Oleh itu sekali lagi, kalau orang dulu-dulu lah, mi ada orang kawan sakit kanser, ubatnya ngaji je. Dia pagi, petang, siang, malam ngaji. Paginya, tengah harinya, maghribnya, isyaknya. Sampai hari ni dah tahap 4. Dah 5 tahun tahap 4. Tak makan ubat apa pun. Okay? Boleh faham? Dia makanlah semua lah apa-apa saja. Apa kita kata daun-daun yang boleh dikatakan jadi ubat. Ada seorang lagi ubat dia minum air. Dia baca Quran, bawa air, letak air, dia minum air itu je. Sampai hari ni masih sihat. Ada seorang lagi sahabat, 4 bulan yang lalu datang. Doktor, saya kena dia ceritakan kanser perut. Atas perut dia. Terus pergi kemo. Bukan salah kemo. Okay? Tapi ikhtiar kita kena angkat. Kita bukan salah Allah. Lepas 3 bulan jalan. Sebab kemo tu bunuh semua sel-sel kita. Kalau boleh makanlah benda-benda lain. Suplemen-suplemen lain. Okay? Sebelum kemo. Ini nasihat orang tua-tua lah. Pada yang sudah ada sedikit-sedikit bunga-bunga kanser. Kerana kita tak nak saraf-saraf kita ni dibunuh semua. Yang elok mati, yang sakit pun mati. Ini kekuatan. Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan Umiah. Ada banyak kawan-kawan yang banyak menggunakan ubat-ubat tradisional. Pertama, Allah nak bagi umurnya panjang. Betul? Tak sihat, tak apa kalau tak sakit pun mati tak? Mati. Jadi kalau sakit, ready je lah. Ya Allah, kau bagi aku sakit, kau nak jemput aku bila ya Allah? Bagi aku sempat sedekah, bagi aku sempat buat baik, bagi aku sempat pergi haji, bagi aku sempat pergi umrah. Ada orang balik seminggu mati terus. Padahal sehat walafiat. Sebab Allah nak akhir hidupnya dengan di umrah. Sebab itu sekali lagi kematian datang, malaikat maut datang jumpa kita paling sikit berapa kali? 3 kali sehari. Itu paling sikit. Kesetengah hadis kata 70 kali sehari. Kalau umur-umur macam Umi ni, ya Allah, 3 kali tu. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Betul? Sebab dia berpandu pada tabung rezeki. Ni tabung, malaikat maut pegang tabung rezeki kita. Oh, datang pagi. Oh, ada setengah lagi rezeki. Banyak lagi ni, lama lagi kot. Datang besok, dah tinggal suku. Nampak tak? Jadi dia ikut rezeki dia. Apa tabung rezeki kita? Okay, kita tak tahu tabung rezekinya. Sebab itu bila tak lalu makan, bila tak lalu minum, itu tanda-tanda nak dijemput. Okay? Jangan ikutkan. Terlalu makan weh. Terlalu minum weh. Jadi makan, carilah ubat yang membuat kita boleh makan dan boleh minum. Kerana makan minum hadiah dari Allah, ibadah. Andai kata dah makan ubat dah apa, masih juga tak boleh makan, makna rezeki, tabung rezekinya dah apa? Habis. Tabung rezeki habis, malaikat maut kata, okay, bye-bye. Sebab itu orang nak meninggal tak lalu makan. Bila dekat hospital dah tak lalu, air tak boleh masuk. Bila masuk, muntah. Itu tandanya itu bukan rezeki dia lagi. Jangan makan lagi benda yang membuat kita muntah. Sebab yang Allah bagi tu rezeki. Tak tahulah kenapa. Itu mana perut meragam. Okay, jelas? Orang tua katalah saya, orang tua macam saya, macam Umi ni. Artinya nak makan pilih-pilih mana yang biasa makan. Yang tak biasa jangan. Boleh nampak? Sebab itu kita kata kita terima apa yang Allah bagi. Sakit gigi, okey, jumpa doktor gigi, betul? Demam, makan buat demam, betul? Ini kekuatan. Kalau zaman saya kecil-kecil, orang kampung, orang miskin, nak yatim, tak ada pergi klinik. Demam je apa mak saya buat? Ambil buah kelapa. Selawat 3 kali. Bismillah, selawat 3 kali. Habis air ni senapas. Faham senapas? Tak berhenti weh. Kelapanya sama besar dengan muka. Aduh. Memang habis sebiji itu berpeluh. Apa sebab peluh? Senapas maknanya tak berhenti. Tak gila ke?
Ya Allah, ini nak bunuh orang ni sebenarnya. Betul. Itu cara mak saya ngubat. Itu sebab tak jenis tak pergi hospital. Akhir sampai ketua takut ubat. Tak haru biru. Ini kekuatan. Jadi mak saya macam-macam. Itu sebab ulamnya banyak orang tua dulu. Betul? Ini kekuatan. Maka sekali lagi, tolong sabar terima ujian. Anak meragam. Ya Allah, itu aku. Mintanya dengan Allah. Usahanya dengan kita. Mintanya Allah dapat anak meragam. Sebab anak dia ada Allah bagi 4 jenis. Satu anak yang kita bangga-banggakan. Ya Allah, saya tak pandai ngaji tapi anak saya tak orang tahfiz. Hafizah. Allah. Itu anak yang kita banggakan. Kedua, anak yang menyulitkan. Kalau dapat anak-anak yang cacat dan anak istimewa. Yang nak diurus sampai mati. Okay. Yang ketiga, paling sedih. Anak yang menjadi musuh pada kita. Kalau anak yang kerjanya nyakit je. Okay. Minit saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Okay. Kalau jumpa mak-mak yang macam ni nangis-nangis, ya Allah. Doktor saya dah tak nak ngaku dia anak saya. Sian tengok orang tua nangis. Saya dah buat macam-macam. Dia tak berhenti je. Dari kecil sampai tua ni. Kerjanya nyakit hati saya je kecil. Itu maknanya anak yang jadi musuh. Buatlah macam mana tak mahu juga jadi baik. Sujud dengan Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, ini anak hadiah darimu. Ya Allah, bantu aku untuk bantu dia. Kalau aku tak mampu bantu, minta engkau bantu dia, ya Allah. Serahkan dia kepada Allah. Jangan mengeluh, menyesal kalau ada anak macam kamu ni. Hey. Ya Rabbi. Kalau macam ini pengajian kamu, mak tak ada anak, tak apa. Masa mengandung doa macam, masa kahwin apa doanya? Ya Allah, kurniakanlah anak, ya Allah, cahaya mata ya. Dah dapat cahaya mata, dah mata besar-besar. Sabar ke tak sabar? Sabarlah dengan kerana anak-anak. Sabarlah dengan kerana suami. Sabar dengan kerana orang tua kita. Hari ini orang muda tak seronok bela orang tua. Betul? Betul ke tak? Kerana orang tua tak nak ikut perintah orang muda. Betul? Sebab itu selagi kita sihat, boleh jalan, boleh makan, boleh pergi tandas. Duduk rumah sendiri. Boleh faham? Anak-anak jangan cepat-cepat nak ambil mak suruh duduk rumah dia. Sebab dia ada rumah. Kebahagiaan orang tua ialah duduk di rumahnya sendiri. Kau duduk rumah kita Rupini. Aku teringat ayam, aku teringat pokok, aku teringat sawah, aku teringat jagung. Letih weh. Sebab itu kekuatan menjaga mak. Ini juga cubaan. Sebab itu dihadiahkan mak itu sebagai pemegang kunci syurga. Dosa yang Allah balas. Pahala yang Allah balas semasa kita di dunia ialah pahala buat baik pada ibu bapa. Boleh faham? Segala kebaikan lain Allah tak tunjuk pahalanya kat dunia. Tapi buat baik dengan mak bapak, high class. Siapa nak anak dia besok layan dia dengan baik, tolong layan mak kita dengan baik, ayah kita dengan baik. InsyaAllah. Allah janji. Betul? Sebab itu dia katakan syurga di telapak kaki ibu. Tapi ibu yang macam mana? Ibu yang dekat dengan Allah. Ibu yang belajar tentang dunia akhirat. Ibu yang taat semua perintah Allah. Ibu yang buat baik. Bukan ibu yang baca warta berita nyakit hati anak-anak. Aku tak boleh makan ini. Sejuk. Aku tak boleh sayur ni. Oh, letih weh. Okay, jadilah ibu yang tak banyak cakap. Boleh? Tapi banyak zikir, banyak doa dengan Allah. Itu yang ketiga. Sebab itu di pesan Nabi, sabar itu separuh dari iman. Betul? Siapa tak sabar, hilang semua. Jadi sekali lagi, muka orang sabar macam mana? Mukanya tenang. Tenang maknanya apa?
Bahagia. Bukan tenang. Saya tak tahu nak buat apa, lantak lah. Itu pun tenang juga, betul? Awak nak buat apa, terpulang awak. Kamu nak buat apa, pulang kamu. Oh, jangan. Masih pulang balik pada Allah. Jangan pulang pada orang. Mak pulang kamu pada Allah. Allah nak bagi apa kat kamu. Boleh faham? Suka kamu lah nak buat apa? Oh, jangan. Mak jangan pernah kata suka kamu. Tapi sukanya Allah, ya Allah, bantu aku ni, ya Allah, bagi tahu anak aku ni. Aku serah anak ni pada Allah. Aku serah dia pada kamu, ya Allah. Dia nak buat apa, itu terpulang dia. Ya, serah dulu dengan Allah. Ini kekuatan. Banyak mak-mak kata, apa tu kamu lah tu. Oh, suka kamu, jangan. Tak ada yang suka kita. Mesti buat sukanya Allah. Ini kekuatan. Maka sekali lagi, kekuatan yang kita nak angkat sesungguhnya orang-orang yang sabar sajalah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sesungguhnya, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ini surah An-Nahl ayat 96. Ini apa yang Allah dah bagi tahu kat kita dalam Al-Quran. Sabar adalah modal-modal paling besar. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Mak ayah yang bahagia, mak yang boleh memimpin, tapi mak juga yang sabar. Jangan oi, tak sempat. Muka terus. Apa? Cakap? Wah, macam kita punya kuasa. Kita dikuasai Allah, betul? Jadi belajar jadi isteri yang, apa maksud isteri sabar? Isteri yang diuji dapat suami meragam. Doa banyak. Kuat-kuat hantar WhatsApp ke dia. Ya Allah, itu aku berkahlah kerja suami aku ni. Ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Allah, baikkan lidahnya. Ya Allah. Hari-hari hantar. Boleh kita tak? Kalau tak nak bercakap lah. Kalau tidak cakap je, bang, saya doa awak pergi, awak masuk syurga. Sebab saya nak masuk syurga. Tapi kalau ada suaminya, tak payah tonggak-tonggik solat. Syurga kamu tu kat aku. Kalau dia tak solat, macam mana gaya nak bawa kita pergi syurga? Betul? Bagi tahu kalau awak tak solat, tak sayang Allah, macam mana nak bawa saya? Saya bawa ni hari lah. Awak tak nak pergi masjid? Dah. Sebab itu pintu masjid dah 8, betul? Bukan hanya di tangan suami, tapi terbaiknya. Tapi dengan syarat dia juga dekat dengan Allah, ikut perintah Allah, sabar dengan kerenah, betul? Apa maksud sabar suami isteri? Orang yang sabar dengan suami dan isteri, orang yang tidak dendam. Boleh faham? Kemarin, dulu awak pinjam duit saya tak bayar-bayar, faham tak? Dia nak pinjam lagi. Letih weh. Ada tak macam tu? Dulu. Ini kalau orang datang kaunseling. Doktor suami saya dulu. Kenapa dulu? Dendam. Dulu dia pernah curang, dulu dia pernah ambil duit saya, dulu dia pernah jual kereta saya, dulu. La ilaha illallah. Awak nak jadi orang dulu ke orang sekarang? Ini isteri. Orang perempuan paling banyak simpan dendam. Dulu dia pernah cakap kat saya, kamu kalau tak suka balik kampung. Suruh balik kampung. Apa makna suruh balik kampung tu, doktor? Baliklah. Bukan cerai ke? Tak jatuh talak ke? Tanya balik, awak nak suruh saya balik selamanya ke? Suruh balik sekejap. Jangan balik buta-buta, tanyalah dulu. Betul ke tak? Awak balik rumah mak ayah awak. Lama ke sekejap? Awak nak ambil saya ke tidak? Tak payah marah-marah. Boleh faham? Sebab orang perempuan dia mulut. Ya Allah. Belajar sabar. Ini salah meja, bukan salah saya. Itu sebab orang letak ke atas, kau letak ke bawah, padan muka. Itu tanda suruh berhenti lah tu.
Okey, jelas? Seorang suami dan seorang isteri yang tak sabar dengan kerana suami dan kerana isteri tidak akan jumpa namanya syurga. Sebab sabar itu satu daripada pintu-pintu syurga. Ya Allah, suami isteri saya ni tak boleh berhenti bercakap kecuali tidur. Awak nak tidur pukul berapa? Kita tak bagi dia makan. Nampak tak? Dah kenyang tidur lebah. Kan kalau kenyang kan senang ngantuk tak? Kita bersembang ongek-ongek dia dah. Okay? Jangan sampai sunyi sangat. Jangan sampai bising sangat. Sebab orang lelaki dia bahasanya sikit. Sebab itu kita kata kalau orang lelaki dia bagi perkataan sehari dia boleh cakap 8,000. Contohnya 8,000. Tapi orang perempuan dia bagi 20,000. Faham? Sebab orang perempuan ni sayangnya di mulut. Awak ni memang awak tak sayang saya ke? Awak sayang saya ke? Tak. Betul? Tapi orang lelaki sayangnya di hati. Tak payah cakap pun dia tahu dia tunjuk perangai sayang. Betul? Tapi kalau perangainya belang-belang. Betul? Macam harimau belang. Letih ya balik rumah nang. Awak ni bila nak berhenti marah ni? Awak ni bila berhenti nak beletih ni? Awak bila nak berhenti pandai barang ni? Kita tak payah marah-marah. Boleh tak belajar tak marah? Siapa marah kerja iblis, betul? Siapa datang kuliah ni balik rumah marah-marah juga. Penat weh. Ya, sekarang doa. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku yang orang yang sabar. Orang yang mampu. Sabar makna mampu menahan marah. Oh, kalau gitu sakit jantung saya, doktor. Ada juga orang cakap begitu. Betul? Bercakap banyak-banyak dengan Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Sebab itu nama Allah ada berapa? 99. Takkan tak ingat satu pun. Ya Allah, ya Latif, ya Allah. Yang maha lembut. Suami balik dan dia panah barangnya. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Latif. Contoh kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Okey? Jadi sekali lagi kita kata kebaikan sabar itu, Al-Quran menyebut sabar ada berapa tempat. Dalam Al-Quran disebut sabar dalam 90 tempat. Sebab itu kita kata kekuatan, bersabarlah kalian sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ni nak dekat dengan Allah ke jauh? Surah Al-Anfal ayat 46. Kalau boleh tahan sabar ni, kita Allah dekat yang kita. Mampu atau tidak? Tapi sebab setan dan iblis duduk di semua telinga. Setan kata apa? Aku ada di depan, di belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Bermakna kita digenggam setan setiap hari. Sebab itu bagaimanapun bismillah, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Supaya kita tidak dibawa, diganggu, digenggam di setan 24 jam. Jadi orang sabar ialah orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak jadi gangguannya iblis atau setan. Salah satu caranya sentiasa jaga uduk. Habis buang rosak, buat ambil balik. Rosak ambil balik. Rosak ambil balik. Bukan nak solat je. Bilal. Siapa Bilal? Tukang azan Rasulullah. Saya minta maaf. Jam tu betul yang jam dinding tu. Betul ke salah? Betul. Ampun tuanku. Ngapa? Kita pandai tengok jam ke? Nanya je. Sebab kadang-kadang ramai juga jamnya dah jadi jenazah. Tak di kapan-kapan. Okay, itulah nanya. Kok salah. Maka kita buat janjinya habis pukul 11. Betul? Letih dah. Udahlah tu. Betul? Maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi, kita kata sabar itu ada kaitannya dengan jiwa. Orang yang jiwanya tenteram, dia mampu sabar. Dan kalau kita kata apa sebab? Kalau kita kata hadiah yang Allah sekalian Allah sediakan hadiah paling besar untuk orang-orang yang sabar. Nak hadiah ke tak nak? Okey, muka orang sabar macam mana? Pertama, tenang. Kalau senyum kena marah, awak ni gila ke apa? Okey?
Tenang je dah Moeng. Dah habis ke belum? Ada lagi ke? Cakap je lah. Lepaskan. Jangan sangkut ke telinga. Jangan masuk ke hati. Jangan masuk dalam ingatan. Ini kekuatan. Kita orang perempuan ni dendam ya Rabi. Dari kecil ingat lagi. Dulu masa saya kecil. Dulu saya masa baru kahwin. Padahal dah kahwin 40 tahun dah. Masa baru kahwin dulu doktor. Dia buat gini. Ya Rabi. Awak dah tua nak masuk dalam liang had dah. Yang pergi ingat sebelum kahwin, lepas kahwin je mana? Betul tak? Oleh itu belajar jangan dendam. Marah sangat, ya Allah, Tuanku, angkat marah aku ni, ya Allah. Aku sedih, ya Allah. Dihina aku, ya Allah. Angkat sedih aku ni, ya Allah. Aku sakit hati ni, ya Allah. Ya Allah. Dia buat aku macam ni, ya Allah. Angkat sakit hati aku, ya Allah. Sebab itu solat sunat itu modal nombor 1. Letih sangat ke, penat sangat ke, geram sangat ke, sakit hati sangat, ambil uduk solat sunat 2 rakaat. Boleh? Jelas setakat ini? Mampu nak buat gak-gak? Sebab bahannya banyak lagi kita kata. Tapi sebab itu kita kata orang yang sabar, orang yang mampu mengendali diri. Orang yang mampu mikir apa aku fikir. Aku fikir yang buruk ke yang baik? Suami balik lewat ni, dia pergi mengetir kat mana ni? Singgah kat mana? Asal telefon tak angkat. Apa pasal mesej tak balas? Marah tak kita kalau mesej tak balas? Marah ke tak marah? Kenapa? Penting sangat ke? Ni yang jadi masalah. Tak balas mesej, okey je kak. Yang penting dia balik, betul? Tak angkat telefon, marah tak? Pasal apa tak angkat telefon? Betul ke tak? Tak angkat sudah. Balik tak? Balik. Terima kasih tak angkat telefon. Terima kasih tak balas WhatsApp. Esok awak telefon saya tak angkat juga. Okey tak? Boleh ke tak boleh? Tenang. Tenang artinya bercakap dengan nada yang bahagia. Syukur Alhamdulillah masih ingat alamat. Ya Allah. Bukan tanya pasal apa lambat balik. Suka aku lah kena balik rumah aku. Betul? Syukur Alhamdulillah. Ya Allah. Ingat dah lupa alamat dah. Tak ingat rumah ke, tak ingat pagar ke. Betul? Mudah-mudahan kita belajar jadi orang yang benar-benar sabar. Okay? Sebab itu kita sabar fizik. Kerja berat, penat, masak. Gitu begini. Ya Allah. Itu sabar fizik kita. Ini ya Allah jadikan penat aku ini ibadah. Penat yang paling baik, penat mengurus rumah tangga, penat mengurus suami, penat mengurus anak cucu. Itu ibadah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kedua, penat dalam hati. Ya Allah, sakit hati mulut laser sangat. Kalau bercakap sakit hati kita. Badannya kuat. Hatinya bengkak, betul? Betul? Mudah-mudahan dalam majlis ini kita angkat kekuatan. Kita nak jadi orang paling sabar. Kalau tidak datang majlis ini, apa pun tak dapat. Okay? Ya Allah, ya sabur, ya Allah, ya sabur, ya Allah, ya sabur, ya Allah, ya sabur, ya Allah, ya sabur. Ya Allah, Engkau yang maha sabar bagi aku penyabar, ya Allah. Nak marah ni, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Aku nak jadi calon syurga, ya Allah. Mampu atau tidak? Dipermudahkan urusan. Yang siap, yang tak siap, yang menjadi, tak menjadi. Buat kuih tak jadi. Sakit hati tak? Pasal apa tak jadi kuih ni? Tak payah. Allah nak uji kamu sabar ke tak? Faham tak? Anak tak ikut cakap. Ya Allah, pakai kamu tak ikut cakap mak ni. Cakap mak tak tepat. Ada yang betul, ada tak betul. Betul tak? Ada. Betul tidak? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini tu. Pengusi dah berdiri situ tu. Suka sihat lah tu. So berhenti udah lah tu. Ya, sebab itu kekuatan pertama yang menjadikan kita jadi cantik. Muka jadi cantik, hati jadi cantik, perasaan masih cantik. Tidak ada modal lain selain sabar. Sebut senang, buatnya kecuali yang nak masuk syurga tak? Nak, muka nak belaka. Kan? Jadi jaga mata. Tengok Quran banyak-banyak, Allah lindung daripada tengok maksiat. Dengar ayat Quran banyak-banyak, Allah lindung orang sembang buruk-buruk. Betul? Zikir banyak-banyak, sebut nama Allah. Allah jaga lidah ini tidak kotor.
Kotor maknanya menyakiti bila bercakap. Tu kotor lah tu. Dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Oh, ya Allah. Okay? Jaga anggota supaya merasa. Sebab itu banyak-banyak uduk. Bilal, Nabi tanya Bilal, apa ibadah kamu? Sampai aku dengar kasut kamu di syurga. Aku dengar bunyi terompah kamu di syurga. Aku terdengar bunyi sandalmu di syurga. Sedangkan kau masih hidup. Apa ibadahnya? Saya tak ada banyak ibadah ya Rasulullah. Apa yang saya jaga? Solat sunat. Saya jaga uduk supaya saya kekal dari pagi sampai petang ada uduk. Bila batal saya ambil balik solat sunat 2 rakaat. Bila batal saya ambil balik dan solat sunat 2 rakaat. Jadi sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang ahli karya, ahli keluarga, latih diri untuk rasa bahagia dengan membangun cinta, sayang. Okay, cuba salam orang kiri kanan. Cakap saya minta maaf banyak-banyak. Salam orang kiri kanan. Ya Allah, salam sekarang. Salam je. Tengok matanya. Kenal ke tak kenal? Kau tak kenal, tanya namanya. Orang yang tak nak salam, sombong. Orang yang bersalam muka masam, sombong. Sombong itu maknanya calon-calon neraka. Dah salam semua dah? Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Minta maaf banyak yang dapat kita kongsikan hari ini. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.